Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Anis dari Gua Musang. Terima kasih semua murid-murid yang berada di talian. Marilah sama-sama kita marfa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-10 Ramadan ini. Kita masih lagi diberi kelapangan dan kesempatan oleh Allah untuk berada di dalam majlis ilmu. Terima kasih Datuk Rizil, terima kasih Hakim, terima kasih Kak Salihah, dan terima kasih semua. Mudah-mudahan keberadaan kita ini akan diberi ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya oleh Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah sentiasa memberi keredaan dan kasih sayang yang amat terbaik pada kita semua. Pada pagi ini, Kak Nomi, kita sambung perbicaraan kita semalam, yaitu saya mestilah menjadi orang Islam dari sudut akhlak. Sifat-sifat akhlak yang mesti ada pada seorang Muslim, seperti mana yang telah disebut oleh para alim ulama, adalah di antaranya seorang Muslim itu adalah bersifat dengan sifat wara. Wara daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat. Apatah lagi perkara yang haram, lagi-lagi dia kena wara daripada mengambilnya. Perkara syubhat ini mana perkara yang kesamaran, sama ada halal ataupun tidak pun, bagi seorang yang berakhlak dia tidak akan ambil. Ini berdasarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal sudah penjelas kehalalan dia, wal haramu bayyinun, dan begitu juga dengan perkara yang haram sudah penjelas keharaman. Wa bainahuma umur mustabihat. Dan Nabi kata ada satu lagi perkara yang halal pun tak jelas, haram pun tak jelas. Mana perkara yang berada di tengah-tengah ni, yang dinamakan umur mustabihat, yang dinamakan perkara yang syubhat, perkara yang keliru ini. Kata Nabi, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, perkara yang tak jelas sama ada halal dia ataupun haram dia, kebanyakan manusia tak tahu. Sebenarnya tak tahu sama ada dia halal ataupun dia haram. Tetapi jelaslah kepada kita, perkara yang tak tahu sebegitu jangan diambil, andai kata kamu seorang yang berakhlak. Tapi Cik Anis pada hari ini, Kak Nur Mazian, perkara inilah yang paling banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat nak ambil perkara haram, dia tahu dah haram tak boleh, dia kata. Kalau halal ni tidak menjadi satu kesukaan sangat. Yang menjadi keseronokan adalah syubhat. Sebab syubhat ni benda yang orang kata haram pun tak nampak, halal pun tak nampak. Yang ni masyarakat menganggapkan boleh kot Sabrina. Jadi oleh kerana bersandarkan kepada boleh kot inilah yang menyebabkan manusia akan mengambil dengan begitu mudah. Tetapi dari sudut akhlak tak boleh. Sudut akhlak Datuk tak boleh, Kak Nomaria. Tak boleh. Mana andai kata kita seorang yang berakhlak mulia, hendaklah meninggalkan perkara tersebut.
Dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seseorang hamba itu tidak akan sampai kepada peringkat orang yang bertakwa kepada Allah hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun, sehinggalah dia meninggalkan kerana sikap berhati-hati daripada terjerumus di dalam kesalahan. Mana baru sampai darjat takwa, mana dia nak ambil benda ni boleh, tapi oleh kerana benda tu tak jelas, maka dia sanggup meninggalkan perkara demikian. Barulah kata Nabi, dia akan sampai kepada peringkat betul-betul dia orang yang bertakwa. Kalau tak, orang tak panggil takwa lagi. Orang Kelantan kata jenis bakal tomok. Tomok nak pada bagi orang ni kan. Sebagai contoh, kalau kita datang ke masjid, kita tengok ada makanan yang disediakan ataupun yang diletak oleh tak tahu siapa dia. Ada nasi lah, ada mehuna, ada mie lah. Jadi pada waktu tu tak ada orang pun menyuruh kita ambil, dia letak kat situ je. Jadi di sini letaknya nilai iman seseorang. Jadi kalau sekiranya orang itu orang yang beriman, tak payah ambil. Sebab tidak ada sebarang notis untuk diambilnya. Barangkali orang tadi tertinggal. Kita beranggapan bahawa kalau letak kat sini dia suruh ambil. Mana pemberitahuan? Mana dia? Dan berapa kali kita dengar imam membuat pengumuman, kalau sekiranya barang itu berada di tempat sekian-sekian dari sudut masjid, boleh ambil. Berapa banyak you nak ambil, ambillah. Ada imam buat pengumuman macam tu? Tak ada juga. Cuma kita beranggapan, oleh kerana kita pergi di tempat lain, ada notis ditulis di situ. Itu di tempat lain, ini di tempat lain. Lain tempat, lain cara dia. Kita buat anggapan, tak apalah daripada kita tak ambil, nanti membazir, baik kita ambil. Itu anggapan Datuk Rizil. Jadi anggapan ini kebanyakan kita yang buat. Kenapa kita buat? Kerana kita tamak nak kepada barang itu. Yang kedua, kita merasa kalau aku tak ambil, aku kena beli. Kalau beli, duit akan habis. Mana kedekut pula timbul. Yang ketiga, bila ambil lebih daripada keperluan. Dia ambil mengikut bilangan anak dan isteri di rumah. Ada berapa? Isteri ada 4 orang, 4. Lepas tu anak ada 8, mana 10. Campur dengan aku sebelah. Dia ambil sebelah bungkus, bawa balik. Sedangkan yang datang ke masjid, dia seorang je. Jadi baka bertuah ni dia bagi. Baka bertuah. Jadi dari sudut akhlak, tak elok berbuat demikian. Yang kedua, memelihara penglihatan. Dari sudut akhlak, hendaklah kita menjaga pandangan kita, terutamanya daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Sebab bimbang takut timbul rangsangan nafsu syahwat, terutamanya melihat kepada perempuan di tempat-tempat yang boleh membangkitkan rangsangan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, Kul, katakanlah Muhammad, ya kul lil mu'minin, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yawuddu min absarihim, hendaklah mereka pejam pandangan mereka. Allah Ta'ala tuju dalam ayat ini kepada Nabi untuk Nabi sampaikan berita yang mustahak ni. Apa dia? Iaitu tolong ni Muhammad sampaikan berita ini kepada orang-orang yang beriman. Mana orang yang kalau diberitahu dia akan ambil berat, dia akan ambil peduli. Orang beriman ni, apa dia? Tolong mereka itu pejam pandangan mereka. Maksud pejam, jangan tengok kepada tempat yang elok pada perempuan. Kenapa? Kerana dibimbangi akan menimbulkan syahwat. Kalau begitu orang kata, kalau kita tengok tak timbul apa-apa, tak boleh juga. Sebab tengok kepada perempuan itu adalah haram. Sama ada timbul tak timbul, tapi majoriti kalau tengok kepada tempat yang elok pada perempuan, kokok mana pun dia akan timbul. Kenapa? Sebab kita dibekalkan oleh Allah Ta'ala dengan nafsu. Orang perempuan juga, nafsu juga. Jadi mana kedua-dua ini, apabila bertemu, sudah tentu nafsu akan bangkit. Cuma kuat tak kuat je. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, An-nazratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan satu panahan daripada panahan iblis. Mana apabila kita melihat, tak kira sama ada kita melihat kepada perempuan ke,
ataupun kita melihat kepada apa-apa perusahaan ke, ataupun kita melihat kepada kereta orang yang comel-comel ke, dia akan timbul rangsangan. Sedangkan kita miskin pada waktu itu, Datuk Rizal kan, bila tengok orang tu bawa kereta Ferrari, Allah kita teringin nak juga, sedangkan kita mutu buruk pun tak mampu nak beli. Jadi desakan ataupun denyukan nadi kita untuk memiliki perkara itu kadang-kalanya mencetuskan perkara haram dalam diri kita untuk dilakukan. Jadi kita pun mikir, macam mana aku nak duit cepat, jual dadah, mengedar dadah, bunuh orang, rompok orang, ragu orang. Ini semua adalah dorongan hasil daripada kita melihat seseorang yang mewah. Cuba kita tengok orang miskin, lebih miskin daripada kita, sudah tentu akan timbul rangsangan pada kesyukuran. Kita merasakan bahawa kita sudah cukup apa yang Allah Ta'ala berikan. Yang ketiga, memelihara lidah. Seorang yang berakhlak, dia kena jaga lidah dia daripada menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, ataupun daripada melakukan perkataan-perkataan yang kotor-kotor, termasuklah mengumpat, mengeji, mengadu domba. Dia kena jaga selaku orang Islam. Dia tak boleh melakukan perbuatan demikian. Oh, dia kata tu ada ngumpat kita tu minah tu orang Islam juga. Ya, saya mengatakan sebagai orang Islam, minah tu Islam nama je. Dolar yang mengadu domba tu Islam nama je. Qiyah yang mengeji orang itu Islam nama je. Kita jangan ikut dia, sebab Islam yang ada pada dia tak selamat. Akhirat nanti Allah Ta'ala humbang dia dan neraka. Sebab itulah disebut dalam hadis, Nabi mengatakan, wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim. Berapa ramai mau tengok manusia dihumbang oleh Allah Ta'ala di atas mukanya di dalam neraka Allah Ta'ala, illa hasaidu alsinatihim, kecuali kerana berpunca daripada lidah mereka. Datuk Rizal, ya Allah Rabbi, Tuhan kata cuba kamu tengok, cuba kamu perhati dalam hadis-hadis Nabi, dalam Quran juga, daripada kata-kata alim ulama yang menyebut berapa ramai isi neraka ini dimasukkan mereka ke dalam neraka adalah berpunca daripada lidah mereka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali berpunca daripada tuai yang lidah. Dia panggil tuai yang lidah. Kenapa? Sebab lidah lah merupakan satu tempat untuk menghasilkan sesuatu perkara yang buruk, yang menyebabkan timbulnya huru-hara, timbulnya ketidaktenteraman, timbulnya pergaduhan, timbulnya masalah dalam masyarakat kerana lidah. Cuba lidah kita tidak mengata kepada orang dan tidak mengumpat kepada orang, tidak mencela, tidak mengutuk, tidak mengkeji, dan tidak menjadi batu api, sudah tentu tidak akan berlaku apa-apa yang tak sepatutnya berlaku. Ya, betul Datuk. Sebab lidahlah seorang itu boleh bergaduh. Baik, dalam hadis yang lain pula Nabi mengatakan, man katharu kalamuhu kathura saktuhu. Nabi kata sesiapa yang banyak cakap maka akan banyak salah dia. Wa man kathura saktuhu kathurat dhunubuhu. Sesiapa yang banyak kesalahan dia maka banyaklah dosa dia. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan sesiapa yang dosanya banyak, maka sudah tentu neraka tempat yang utama untuk dia diam. Na'udzubillah min dzalik. Abangku Rusli, ingat, neraka-neraka ni disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang melakukan dosa. Baik, yang keempat, jika seorang itu Muslim dia sudah akidah, dia hendaklah bersifat dengan pemalu. Hari ini ramai orang tak malu. Bini seseorang itu keluar daripada rumah dalam keadaan pakai pakaian menjolok mata, tak malu. Anak-anak dia keluar rumah dalam keadaan tak pakai tudung di kepala, tak malu. Orang ni buat sesuatu yang tak sepatutnya di hadapan orang, tak malu. Kenapa? Sebab dia tidak berakhlak. Oh, sedang ustaz mengata kepada orang ni tidak berakhlak. Yalah, mengatalah sebab dia buat secara terang-terangan. Sebab itu hukum ni dia ada dua. Ada hukum zahir, ada hukum batin. Yang hukuman batin ni mana manusia tak boleh hukum. Sebab apa? Sebab serah kepada Allah Ta'ala sahaja. Lintasan hati dia, gerakkan hati dan niat hati dia untuk buat benda jahat dan sebagainya, itu serah pada Allah Ta'ala. Manusia tak boleh nak hukum. Tapi kata Nabi, hakamna bil zawahir,
Kami menghukumkan orang ni berdasarkan zahir yang nampak. Bila kita tengok dia berkapal, pergi ke mana tempat, molek kita kata ni bagus. Bagus apanya? Sebab bukan bini dia. Dia tak boleh nak berpeluk, dia tak boleh nak apa-apa. Kadang-kadang orang kita ni selamba je. Allah setakat cium takkan tak boleh. Bukan buat apa-apa pun. Allahu Akbar. Bingung sangat. Dan jadi binimu, peluk gila. Bukan setakat nak peluk, nak cium. Lebih pada itu pun boleh. Masalah jadi bini Datuk, tak nak buat peluknya. Sebab halal dia. Baik, seorang Muslim bersifat dengan pemalu pada semua keadaan. Namun demikian sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya daripada memperkatakan kebenaran. Oleh kerana malu sangat, kita nak cakap benar-benar tak boleh Datuk, tak boleh. Sebagai contoh dia kan, tak boleh kita nak tegur anak jiran sebelah kita melakukan kemungkaran. Kenapa? Tak boleh, malu. Islam suruh kita malu. Malu apa lagu tunya? Malu ni dia mesti bertempat. Ada tempat yang tak harusnya kita malu. Contoh Kak Nomi nak pakai pakaian menutup aurat lalu depan orang ramai. Contoh ada function lah di sebuah hotel. Jadi dia mensyaratkan siapa dia yang nak datang ke majlis tersebut, dia kena pakai bikini. Contohnya. Jadi Kak Nomi ni jenis orang pakai jubah. Nak pergi macam mana sudah. Kalau Kak Nomi pakai jubah tak kena. Sebab dia dah mensyaratkan pakai bikini. Macam mana? Jadi agak-agak Kak Nomi ni pergi pakai bikini juga kan? Ya, Kak Nomi akan pakai bikini juga. Sebab apa? Sebab tamak nak masuk di tempat tu. Tapi bagi orang yang Islam komited dengan agama, yang akan pakai pakaian agama, biar orang ramai yang berbogel tu akan malu dengan kita. Nanti apabila sampai di sana, diminta supaya kita berucap dengan cara yang berhemah. Mudah-mudahan mereka yang menjadi pihak penganjur dan mereka yang datang untuk memberi sokongan itu akan sedar bahawa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah satu kesalahan. Sebab itulah Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'un. Al-iman bid'un wa sab'un atau bid'atun wa sittuna syu'bah. Nabi kata iman ni dia ada 70 cabangan ataupun 60 cabangan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali, yang paling afdal, yang paling molek sekali iman, iaitu seorang yang mampu menuturkan kata-kata La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi Datuk selalu mengungkapkan kata la ilaha illallah. Ini merupakan iman yang paling tinggi sekali. Darjah iman yang paling tinggi daripada 70 cabangan itu, inilah dia, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah sekali kata Nabi, imatatul adza anit tariq, iaitu buang sesuatu yang menyakiti di jalan. Hari ini kita tengok di jalanan kita ni banyak sangat kayu-kayu ataupun serpihan tayar lori. Dia peduli apa? Driver lori, dia tak kira apa, dia berhenti bawa je. Mana serpihan dia tu jatuh di jalanan, dia kena fikir kalau dilanggar oleh kereta hakim tak jadi masalah. Andai kata serpihan itu dilanggar oleh motosikal, sudah tentu akan terbalik. Kebetulan hakim lalu pada tempat tersebut, hakim break kereta, buang sesuatu itu adalah iman yang paling rendah. Yang paling rendah. Sedangkan buang itu adalah sesuatu yang amat berhak kerana menyelamatkan nyawa orang. Tapi dikatakan iman yang paling rendah. Iman yang paling tingginya ialah mengucap la ilaha illallah. Sedangkan mengucap kalimah la ilaha illallah ni mudah, Datuk, mudah. Tapi kenapa menjadi payah bagi kita untuk kita lakukan? Kenapa? Sebab nilai keimanan yang ada pada diri kita tidak mempunyai nilai. Kita rasa kita beriman tapi nilainya tak ada. Ibarat kata Kak Nomi menega. Kak Nomi menega ni, barangan yang Kak Nomi menega ni barangan yang tidak bernilai. Manakala beli 10 sen. Nak nyampai kepada petang, berapa sen Kak Nomi dapat untung? Orang lain barang dia menega 3,000. Bila 3,000 sekali orang balik beli barang dia akan dapat untung separuh. Kalau pada hari itu orang beli 3 barang,
dia dapat 9,000, maknanya keuntungan 6,000 dia dapat. Adapun orang ni dia jual barang dia tu habis, pongek lori, tapi baru dapat untung RM100. Kenapa? Sebab barangan yang dijual oleh dia tadi tidak bernilai. Baik, yang kedua, wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi kata di antara cabangan iman lagi yang 70 itu, termasuk salah satunya adalah malu. Malu. Mana malu ni merupakan salah satu daripada cabangan iman. Yang seterusnya bersifat dengan lemah lembut dan sabar. Andai kata dia menjadi seorang Muslim dari sudut akhlak, maka akhlak mengatakan seorang itu hendaklah bersifat dengan lemah lembut dan banyak bersabar. Sebab apa Datuk? Sebab kita menjadi orang Islam ini ataupun kita menjadi pendakwah. Semua orang Islam adalah pendakwah kat kami. Pendakwah maknanya kita bukan setakat mendengar orang menyampaikan, bahkan kita kena sampaikan pula kepada orang lain. Dalam bahasa Arab dia panggil da'i, mana pendakwah. Baik, sikap pendakwah ini dia seharusnya mengetahui bahawa kita berhadapan dengan kepayahan, kita berhadapan dengan penyiksaan, kita berhadapan dengan penindasan, kita berhadapan dengan tuduhan, kita berhadapan dengan ejekan, kita berhadapan dengan persedaan yang semuanya akan memalukan kita. Sebab kita berhadapan dengan pelbagai orang. Jadi sebab itu tanggungjawab kita selaku pendakwah Datuk Rizal adalah amat-amat payah dan amat-amat sukar. Tak ramai orang sanggup menjadi pendakwah. Ramai orang sanggup menjadi pendengar dan pemerhati. Yang menjadi pendakwah tak ramai. Walau bagaimanapun tak ramai ke, kita semua adalah pendakwah. Sebab itu kita hendaklah memahami bahawa situasi berbeza. Saat ketika mana kita menyampaikan dakwah kepada orang jahil, kita akan berhadapan dengan situasi yang lain. Saat kita berhadapan dengan orang yang alim, mana orang yang tahu, kita nak kena sebarkan juga dakwah walaupun dia sudah tahu dah, maka situasi yang berlainan pula. Begitu juga kita nak berhadapan dengan orang yang berfikiran terbuka, kita nak berhadapan dengan orang yang emosional, kita nak menyampaikan dakwah kepada orang yang cool, orang ni tenang je, beritahu apa-apa dia dengar dan dia tidak banyak membantah. Orang yang kita nak berhadapan dengan seseorang yang bila beritahu cepat sangat dia tersinggung, terutamanya orang perempuan ni, rakan-rakan Kak Nomi, bila sebut saja poligami sensitif, tak boleh terima hakikat. Tak payah Ustaz, tak payah. Ni ramai ni murid-murid kita ni yang kutuk saya bila sebut saya poligami. Tak ada kerja lain Ustaz, poligami. Yang you marah kepada saya tu kenapa? You ke yang bongok ataupun yang saya yang bodoh? You tu yang bongok. You kena faham elok-elok kenapa diulangi perkataan poligami. Kalau you tak terima, barangkali orang lain lebih lagi menerima. Diam-diam je lah kalau you menjadi orang Islam. Maknanya apabila kita menjadi pendakwah, bila kita terpaksa kena sebut tentang poligami ini, walaupun ramai di kalangan orang tak terima, kita kena sebut. Ni kadang-kadang kita diam, bab poligami diam, tak boleh sebut. Kenapa? Ramai orang perempuan marah kepada kita. Nanti perempuan tak menyokong kita, siapa dia nak sokong kita? Kita tak perlulah kepada penyokong di kalangan orang. Kita nak Allah Ta'ala menyokong kita. Kebetulan dengan orang sokong, alhamdulillah. Kalau orang tak sokong, kita tak rugi pun. Sebab kita bimbang, kalau kita tak berkata benar, akhirat nanti Allah Ta'ala tanya siapa dia nak defend kita, siapa dia nak bela kita, siapa dia nak pertahan kita. Terus jawab, awak jauh panggang dari api. Nak jadi pembela. Kalau nak jadi pembela, bila netizen kutuk, jawablah, tolong jawab bagi pihak pendakwah awak dah pakai senyap belaka. Sepatutnya jawab balik netizen tu. Yang menjawab netizen adalah puak-puak awak, takkanlah orang yang berceramah tu nak menjawab. Sebab itu kebanyakan kita tengok tu guru Ajadi, apabila dikutuk oleh orang, ada dia jawab, dia tak jawab, dia senyap je. Sebab dia tahu kalau aku jawab, Menatan ni bodoh. Bila aku lawan orang bodoh pakai aku, baik aku senyap. Jadi tukang jawabnya adalah anak-anak buah dia. Anak buah dia tak boleh mendiamkan diri, dia kena jawab. Kalau tak jawab, akhir sekali netizen ni rasa apa yang dia beri pandangan itu betul. Sedangkan pandangan dia
Apa pun tak betul. Dengan cuma diberi pandangan. Yang seterusnya dia kata kadang-kalanya kita pendakwah ini, kita berhadapan dengan macam-macam keadaan orang. Semua ini sudah pasti memerlukan kekuatan diri untuk bersabar, dan kita semestinya mempunyai kelembutan untuk memastikan kita tidak cepat melata. Betul, betul Datuk Seri. Datuk Rizil, betul. Maknanya sebab itu kalau kita tengok Datuk apa nama ni, Datuk Seri Syahidah ni kan, cool orang dia. Dia tak pernah marah kepada orang. Orang marah apa dia senyap. Sebab itu dia boleh bini ramah. Boleh bini ramah mana? Sudah tentu bini dia marah. Kok mana pun orang perempuan di peringkat permulaan tak dapat timur. Tapi apabila dia bersabar, baru dia mikir. Bini akan mikir. Ya Allah, bodohnya aku, bengongnya aku, tololnya aku, marah kepada tok laki aku, sedangkan tok laki aku baik sangat orang. Cuma aku je perasan nak tok laki aku tu beristikan aku seorang. Tak nak dah kongsi dengan orang lain. Sekarang aku sakit, aku memerlukan orang untuk memberi pertolongan. Siapa dia kalau bukan madu aku? Madu aku lah, takkan nak minta tolong jiran. Jiran dia ada tok laki dia juga kan. Jadi kalau semua orang mikir lagu tu, pendek kata, apa yang disebut oleh Islam ini dapat diterima oleh kita semua dengan hati yang terbuka, walaupun agak payah untuk menerima. Payah tu oleh kerana tabiat kita tidak diajar dan tidak dididik gitu. Macam kita semaya lah, Datuk Rizil kan, nak semaya di masjid. Payah, berapa ramai orang dalam bulan Ramadan pun tak datang ke masjid. Kenapa? Dah semenjak dia dilahirkan, mu ayah dia pun tak semaya di masjid. Mu ayah dia tak ajar dia semaya di masjid. Mu ayah dia lama dah mati, duduk dalam kubur. Sekarang masih anak dia kahwin, dapat anak pula, mana cucu. Mana ayah dengan apa nama ni, bapa dengan anak 2 kali 5. Kenapa? Sebab atuk dia dulu pun 2 kali 5 juga. Jadi sebab itu apabila dididik keluarga itu dengan didikan agama, mereka ini terbiasa dengan agama, maka sudah tentu keluarga itu kita lihat nampak comel. Start daripada tok dia lagi duduk di masjid, maka anak dia pun duduk masjid, cucu dia pun di masjid, cicit dia pun berada di masjid. Datuk Rizzi kata walaupun isteri satu tapi setuju dengan semua tu. Alhamdulillah bagusnya dating. Bagus ting. Dating kena setuju ting. Tak apa, walaupun berat untuk didengarinya, tapi tak apa. Dalam hati kita tak apa. Allah Ta'ala saja tahu, aku terima. Tapi minta lah, ya Allah, suami aku ni kekal dengan aku seorang. Tak apa, kalau gitu tak apa. Yang salahnya saya sebut tu dia menentang. Dia menentang, dia membangkang gitu. Maksudnya dia seolah-olah dia meremehkan acuan agama. Sedangkan yang salahnya adalah manusia, bukan Tuhan. Orang yang poligami itu salah. Dia tidak mengamalkan acuan Islam yang sebenarnya. Baik. Banyak ajaran Islam ataupun arahan agama berkaitan dengan arahan supaya bersabar dan juga lemah lembut. Mana dia? Allah Ta'ala berfirman, Datuk, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmin umur. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang sanggup bersabar dan orang yang sanggup memberi kemaafan, inna dhalika lamin azmin umur, sesungguhnya perbuatan yang mereka itu makna bersabar dan sanggup memberi kemaafan itu merupakan termasuk daripada hal-hal urusan yang perlu diberi keutamaan. Maknanya bagi pendakwah, sabar dan juga memberi kemaafan ini adalah perkara pokok. Dia tak boleh nak cepat marah. Tak apa. Tapi ingat, walaupun kita tak marah, walaupun kita tak maaf, kita perlu memberi penjelasan. Kita tak boleh senyap. Sebab kalau kita senyap, akhir sekali orang yang marah kepada kita, dia beranggapan bahawa dia tu betul. Kita tu salah. Tak boleh. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, fasfahis safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Boleh. Imam besar, iman ihsan kita, boleh kita nak memberi kemaafan, tapi kita mesti menegur dulu. You buat benda salah. Sebenarnya tak boleh. Tuhan marah. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Saya memberi kemaafan kepada awak. Lain kali jangan ulangi lagi. Awak jangan sombong. Kita hidup dalam dunia tak berapa lama.
Sekejap lagi kita akan dipanggil bertemu dengan Allah Ta'ala. Awak nak jawab apa depan Tuhan? Dalam dunia awak boleh cari pelbagai alasan dan barangkali penyokong kamu ramai. Tapi di akhirat nanti masuk lubang kubur, tak ada seorang pun yang akan menjadi pembela kamu, termasuklah binimu sendiri dan anak-anakmu sendiri. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala kata sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka itu tanpa batasan. Maknanya orang yang bersabar ini Allah akan beri gantian, Allah Ta'ala akan beri balasan dan ganjaran yang amat terbanyak. Banyak sekali balasan yang Allah Ta'ala balas kepada orang-orang yang bersabar di atas kesabaran itu. Ingat baik-baik, nak jadi sabar ni bukan senang. Itu Quran. Manakala arahan daripada hadis yang menyebut kepada kita supaya kita bersabar dan banyak memberi kemaafan. Nabi mengatakan, Innal abda la yudriku bil hilmi darajat as-sa'imil qa'im. Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba itu la yudriku bil hilmi, akan mencapai darjah orang Innal abda la yudrikul hilmi darajat as-sa'imil qa'im. Seseorang hamba itu akan mencapai darjah, peringkat, kedudukan orang-orang yang berpuasa, dan juga kedudukan orang-orang yang mendirikan malam dengan sebab sifat lemah lembut yang ada pada diri. Jadi apabila sifat lemah lembut yang ada pada diri dia dipertahankan, sifat ini tidak cepat marah dan tidak cepat melata, Allah beri kepada dia pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa. Dan juga yang kedua, Allah beri pahala kepada dia seperti pahala orang yang bangun qiyamul lail. Ya Allah, besarnya pahala. Baik, ala unabbiukum bima yushrifullahu bil bunyan. Nabi kata, suka ke tak kamu aku nak ceritakan satu perkara, dengannya Allah Ta'ala akan memuliakan binaan ataupun kedudukan kamu. Wa yarfa'u darajah, dan dengan dia juga Allah Ta'ala akan meninggikan darjah kamu. Qalu na'am. Lalu para sahabat berkata, ya, aku nak dengarlah gapo dia, ya Rasulullah. Apa benda yang kalau aku buat Allah akan memuliakan aku dengan binaan-binaan, dengan kedudukan, dengan darjah yang tinggi? Apa dia? Qala, Nabi kata, tahlumu ala man jahala alaika. Yang pertama aku nak pesan kepada kamu, wahai sahabatku, mu kena berlemah lembut dengan orang-orang yang jahil. Bila bertemu dengan orang bodoh ni dia akan serang mu habis-habisan. Macam-macam dia menggunakan ideologi, menggunakan pelbagai alasan untuk memperkatakan apa yang dilakukan oleh kamu salah. Mu tahu dah dia bodoh, mu kena lemah lembut, buat baik dengan dia, tak apa. Dia nak kata apa kepada kamu, kata gila, tak jadi masalah sebab dia bodoh. Baik, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kamu, dan Allah Ta'ala tinggi kedudukan kamu di atas kesanggupan kamu berlemah lembut dengan orang itu. Yang kedua, Nabi kata, wa ta'fu amman zalamaka. Yang kedua, kamu sanggup memberi kemaafan kepada mana-mana orang yang menzalimu. Mana-mana orang buat khianat padamu, tak apa, maaf, tak jadi masalah. Allah Ta'ala juga beri kemuliaan kepada kamu dan tinggi kedudukan. Yang ketiga, wa tu'ti man haramaka, dan kamu tetap mengulurkan pemberian kepada orang-orang yang menghalangimu. Orang ni apabila sampai bak derma, diagihkan, diminta supaya agih kepada orang ni, termasuklah mu. Tetapi apabila disebut namamu, dia tak beri, dia tukar kepada nama orang lain. Tapi tak apa, walaupun dia tak beri kepada mu, mu kena beri kepada dia. Itu sebagai contoh. Jiran kita lah sekarang bulan Ramadan ni kan, kita selalu unjuk-mengunjuk. Kita unjuk ke rumah dia. Kali yang pertama diunjuk, kali yang kedua diunjuk, kali yang ketiga diunjuk, kali keempat diunjuk. Dia tak pernah sekali habuk mengunjuk makanan kepada kita. Tak apa, tak jadi masalah. Allah beri kemuliaan kepada kamu, dan Allah Ta'ala tinggikan kedudukan kamu. Yang keempatnya, Nabi mengatakan, watasila man qata'aka, watasila man qata'aka, dan adalah kamu menyambung silaturahim. Orang-orang yang bergaduh dengan kamu, orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, kamu sambung, kamu jalinkan, kamu ziarah mereka. Jangan memikirkan sesuatu yang bukan, tak apa. Kamu datang untuk menziarahi mereka,
maka kamu akan diberi balasan dan ganjaran yang besar. Alhamdulillah, bagus. Murid-murid saya ini, bila saya perhati, maknanya terlalu bagusnya apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ada masa mereka datang ziarah, ada masa mereka jalinkan hubungan, ada masa mereka cuba untuk merapatkan hubungan. Sebarang pergaduhan mereka elok. Sebab itu kita tengok dalam grup live saya ni, tak ada hanya ni bertikar lidah. Tak ada. Mana semua bagus-bagus berlaku. Kalau grup lain, ya Allah Rabbi, kadang-kadang sedih kita. Mana benda-benda yang tak, tak logik lah. Benda yang remeh-temeh pun dia jadikan sebagai isu. Macam dia ni kerajaan yang memerintah. Jadi sebab itulah, alhamdulillah, siapa dia yang nak buat grup, tak kira lah grup keluarga, grup apa, tolong tanya apa tujuan grup ni ditubuhkan. Tanya dulu. Mana apakah grup ini ditubuhkan untuk suka-suka, ataupun untuk mengata orang, ataupun untuk kita menjalinkan hubungan. Sudah tentu untuk menjalinkan hubungan. Kalau nak jalinkan hubungan, mana benda-benda yang baik saja. Sebab itu saya selalu tengok akak-akak kita kadang-kadang awal pagi hantar doa. Alhamdulillah baik. Tapi yakinlah akak-akakku, kadang-kadang kita tak bagi respon. Tapi ramai orang yang amin doa itu dalam senyap. Sebab tak ramai di kalangan kita yang berupaya untuk memberi respon. Tapi kebanyakan orang kita ni, dia melihat dan dia memerhati, serta dia mendoa dalam senyap. Sebenarnya yang ni yang paling banyak sekali pahala kita perolehi. Mana dia doa dalam keadaan orang di hadapan dia tak tahu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang terakhirnya satu ketika nak cerita tentang kelembutan seseorang kepada orang lain. Satu ketika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ila al-masjid. Nabi masuk ke dalam masjid. Cerita ni disampaikan oleh Anas. Anas bin Malik, dia kata satu hari Nabi masuk ke dalam masjid, wa alaihi burdatun najraniyun ghalizul sana'ati. Nabi memakai selendang buatan Najran yang kasar perbuatan dia. Mana menang dia tu kasar lah Najran ni. Maknanya tak berapa elok sangat cara susunan benang-benang dia tu. Tiba-tiba fa'atahu arabiyyun min khalfihi. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui dari arah belakang Nabi. Tak tahu mari daripada mana. Arab Badui ni mana orang kampung lah, bukan orang yang sahabat yang selalu bersama dengan Nabi. Mana orang kampung, tiba-tiba masuk dalam masjid juga dari arah belakang Nabi. Fa'akhadha bijanibi ridai. Lalu dia pun tarik. Dia tarik selendang yang Nabi pakai tu dari arah belakang. Dan dia mari ikut belakang, dia pun tarik, dia senyum. Hatta atharat as-sun'atu fi 'unuqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat sangat Arab Badui itu tarik selendang Nabi, senyuh selendang Nabi, sehingga berbekas di tekuk Nabi. Bekas merah. Oleh kerana selendang ni selendang kasar, menunjukkan bahawa harga dia murah lah. Lepas tu apabila disenyah dengan kuat, maka oleh kerana menangnya kasar, cepat berbekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, lalu orang lelaki ni, Badui ni kata pula, Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indaka. Beri harta yang ada padamu padaku. Kalau kita kata sangsing sungguh orang ni, tidak ada akhlak langsung. Sedangkan yang kamu jumpa tu adalah Nabi, bukan sebarangan orang. Kemudian tindakan kamu nak minta derma dengan orang, senjah tarik seolah-olah macam gesta kamu ni. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassama. Nabi pun paling ke arah Badui tadi. Nabi suka. Nabi paling tengok, oh Badui. Nabi pun tersenyum. Wa qala murawlah. Nabi pun berkata kepada pembantu dia, tolong beri kepada dia. Berilah kepada dia apa yang dia nak. Nabi mengarahkan kepada pembantu Nabi supaya tolong beri harta yang diminta oleh Badui ini. Maknanya moral of the story, Nabi marah ke tidak? Nabi marah ke tidak? Itu soalannya.
Nabi tak marah. Sedangkan Nabi ni adalah ketua negara. Nabi ni adalah ketua pemimpin pada waktu itu. Nabi adalah Nabi. Kemudian tindakan dia pula, dah nak minta sumbangan dengan orang. Mana buat sesuatu yang orang kata tak sepatutnya dilakukan. Nabi tak marah. Maka tindakan Nabi ini memberi ajaran kepada para sahabat. Andai kata kamu berhadapan dengan situasi sebegini, kamu jangan marah. Kenapa? Sebab dia tak faham. Dia tak faham, dia tak kenal aku siapa. Dan pada waktu tu kalau dia tahu aku ni pakai pakaian yang buruk, yang harganya murah, menandakan aku ni tak ada harta. Sepatutnya bukan dengan aku. Kalau mu nak minta tu dengan Datuk Menteri tu, dengan Ferrari-nya, dengan apa, menjumpa dengan dia, kamu minta dengan dia. Ini jumpa dengan orang yang tak sepatutnya mu minta juga. Jadi Nabi bukan mengambil kira begitu. Nabi mengambil kira soal dia tak faham. Yang kedua, dia minta kerana ada keperluan. Jadi kita kena beri. Sebab itu Nabi kata, apa sahaja yang ada padamu, sesiapa pun datang meminta, jangan biarkan dia balik dalam keadaan tak dapat apa-apa. Mana beri juga tak boleh banyak, sikit. Yang paling penting beri. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala datang berkah yang bertimbun-timbun pada kita. Aqul qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang 10 daripada Ramadan ini, kami mengambil kesempatan ini untuk memohon keampunan kepadamu sekali lagi pada hari ini, agar diampunkan semua dosa kami, dosa murid-murid kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat andai kami, dosa seluruh umat Islam di mana saja mereka berada, dan juga dosa arwah-arwah muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami amat mengharapkan agar berilah pertolongan demi pertolongan kepada kami, agar kami sentiasa memperolehi bimbingan daripadamu, agar kami sentiasa berada di landasan siratal mustaqim, membolehkan kami mengerjakan segala amal bakti kepadamu, dan membolehkan kami meninggalkan segala laranganmu. Redailah kami, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, berilah kemurahan rezeki yang banyaknya kepada kami, rezeki yang halal lagi berkat, serta kurniakanlah kepada kami anak cucu yang saleh serta salihah. Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit, turunkanlah. Jika rezeki kami berada di bumi, keluarkanlah. Jika rezeki itu sedikit bagi kami, banyakkanlah. Jika rezeki itu sukar datang kepada kami, permudahkanlah ianya sampai kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta kepadamu, jadilah bisnes kami ini. Apa sahaja kerja yang kami lakukan ini, sama ada kerja berbentuk jualan, ataupun kerja berbentuk khidmatan, ataupun apa-apa pekerjaan, berilah berkat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, majulah tahfiz kami ini semaju-majunya. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak tahfiz kami ini semuanya hafizul Quran. Berilah ganjaran dan gantian yang terbaik kepada murid-murid kami dan juga rakan-rakan kami yang selalu menyumbang, menderma kepada tahfiz kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya bangunan kompleks kami ini tak berapa lama dah nak disiapkan. Lagi kami memerlukan kepada sumbangan untuk menyiapkan dengan kadar segera ya Allah. InsyaAllah andai kata cukup 100,000 yang dikehendaki, alhamdulillah, insyaAllah kami yakin selepas raya puasa nanti bangunan ini dapat disiapkan dengan sempurnanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah gantian yang terbaik kepada mereka-mereka yang selalu menyumbang, yang selalu menderma, yang selalu mengaminkan doa, yang selalu memberi sokongan moral kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini hamba-Mu yang baik. Masuklah kami dan semua mereka-mereka ini ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, berilah kesehatan sebaik-baiknya kepada Kak Zi. Kak Zi salah seorang murid kami yang setia, yang baik, yang menjadi ketua muslimah di Masjid Rahimah Kampung Pandang. Lama dah Kak Zi tidak dapat menghadiri kerana sakit ya Allah. Engkau tolonglah Kak Zi ya Allah. Kau berilah kesehatan sebaik-baiknya kepada Kak Zi. Tabahlah hati Kak Zi dan semua hati kamu keluarganya menghadapi ujian ini. Begitu juga dengan murid-murid kami yang lain. Ya Allah, kepada murid-murid kami yang belum lagi memperoleh anak, kami minta berilah anak kepada mereka segera mungkin berkat 10 Ramadan ini ya Allah. Kepada anak-anak, kepada murid kami ini yang belum lagi bertemu jodoh, barangkali ada di kalangan mereka yang sudah pun lanjut usia, berilah kepada mereka ini, tak kira sama ada yang lanjut usia ataupun yang masih muda lagi, berilah mereka bertemu jodoh dengan pasangan yang terbaik.
Kekallah hubungan ini sampai bila-bila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.